Alright, so One Piece chapter 1041 which tajuknya ialah Komurasaki. So chapter ni is another transitioning punya chapter lah. For those yang tak tahu transitioning chapter tu apa, basically ini merupakan satu chapter di mana Oda nak transition daripada satu moment to another moment. Sebagai contoh, sebelum ni kita ada moment di mana Law and Kid versus Big Mom, and sekarang Oda nak transition kepada final fight between Luffy versus Kaido. Tapi sebelum dia nak transition tu, usually dia akan update dululah tentang apa yang berlaku di sekitar Onigashima, since dekat Onigashima ni memang terlalu banyak sangat karakter yang terlibat. So yeah, this is another transitioning chapter. But benda yang menariknya dalam transitioning chapter ni, kita dapat banyak juga new information yang menarik. Some of them sangatlah menarik. So jomlah kita sembang pasal new information tersebut. So yeah, before kita masuk dalam chapter ni, kita tengok dululah dia punya cover story, in which kita boleh nampak lah sekarang ni kesinambungan tentang Germa 66 Cold-Blooded Voyage. And kita boleh nampak Niji dan Yonji yang kena tangkap tu, sekarang ni dia kena tumbuk dengan Puding sebab Puding marah mereka dua. Sebab mereka dua ni pernah bully Sanji masa kecil. So yeah, aku rasa sekarang ni mungkin Puding tumbuk lah mereka dua ni sebab Puding tengah marah. Tapi aku rasa lah Puding ni akan jadi orang yang selamatkan mereka dua nanti. Somehow Puding akan tolong lah mereka dua ni escape. Sebab Puding sendiri well aware yang Sanji ni walaupun dia tak suka Niji and Yonji, tapi kalau Niji and Yonji dalam bahaya, dia akan tetap tolong selamatkan mereka. So yeah, Puding mungkin akan tolong Sanji, and in that way, cara dia nak tolong Sanji ialah dia akan tolong Niji and Yonji escape. Walaupun dia sendiri tak suka Niji and Yonji. Okay, then kita proceed kepada first 2 page of this chapter. And dalam first 2 page ni, kita found out yang sebenarnya Oden, dia koyak part yang paling penting di dalam dia punya journal, in which part tersebut merupakan part kenapa Roger dan dia punya the rest of Pirate King punya crew gelak time dia nampak harta karun One Piece tu, time dia dekat Raftel. So Oden ni bagus lah. Itulah orang cakap yang Oden ni, he boils but he doesn't spoil. Sebab apa? Sebab dia tak spoil dekat kita semua. Dia tak mau spoil dekat Momonosuke and all the new generation tentang apa yang berlaku dekat Raftel, tentang apakah itu harta karun One Piece and so on. So daripada sini aku rasa it's obvious yang kita memang takkan found out pasal kenapa Roger and dia punya crew gelak masa dia dapat tahu pasal harta karun One Piece tu. At least bukan dalam arc ni. Tapi aku rasa Oda still akan drop some really big information lah di dalam arc ni. Mungkin akan ada something to do with Joy Boy, yang tu obviously aku rasa Joy Boy akan reveal di dalam flashback Kaido nanti. So aku looking forward for that. So yeah, and then kita sekali lagi dapat lihat kita punya Hokage ke-8, which is Raizo, and dia sekarang tengah terbakar and GB sekarang tengah selamatkan dia. And one interesting thing yang dia cakap ialah the preparations are almost complete. Preparation apa? Kita pun tak tahu, but aku rasa mungkin preparation yang dimaksudkan ialah preparation untuk selamatkan the whole Onigashima daripada terbakar. So mungkin somehow dia guna dia punya scroll untuk padamkan semua api dekat Onigashima. Probably, aku pun tak pasti, but yeah, it seems like Hokage ke-8 kita masih lagi ada plan. So then kita cut pula dekat watak favourite semua orang, which is Orochi. And finally kita boleh nampak lah sekarang ni dia dah kena tindan atas batu yang sangat banyak. And Komurasaki ataupun nama sebenarnya ialah Hiyori, dia pun finally dah reveal siapa identiti sebenar dia dekat si Orochi ni. And right now Orochi tak boleh tukar dalam dia punya Devil Fruit form, Zoan Devil Fruit form tu, sebab si Komurasaki berjaya cucuk si stone dekat dalam badan dia. So another interesting part yang si Komurasaki mention ialah Orochi, dia suka dengar satu lagu yang dimainkan oleh Hiyori ataupun Komurasaki, in which tajuk lagu tersebut ialah Moon Princess. And surprisingly, Moon Princess tu pun merupakan sebuah lagu favourite milik Oden. So aku wonder lah sama ada kita dah pernah dengar ke belum lagu ni dalam anime. So dalam anime kan ada banyak macam soundtrack kan. So mungkin boleh jadi one of the soundtrack tu rupanya lagu Moon Princess, in which lagu yang dimentionkan oleh Hiyori dalam chapter ni. So scene ni sepatutnya jadi satu scene yang emotional tau. But again, manga One Piece mereka tengah in a rush. So benda ni hanya last around satu page. So kita tak rela nak rasa emotional sangat. Tapi aku really hope anime boleh do justice on that scene. Mungkin dia boleh expand lagi sini and tunjuklah macam mana Hiyori ni duk pendam je rasa geram dekat Orochi. Sebab kita ingat tau, Hiyori dekat 20 tahun lebih lah. Taklah 20 tahun tapi bertahun-tahun dia serve under Orochi tau. And dia senyum je bila dia jumpa Orochi. Padahal dalam hati dia memang sakit hati lah sebab itu orang yang bunuh bapak dia. So yeah, aku really hope anime boleh expand lagi scene ni and bagi macam scene ni jadi satu scene yang more impactful. Sebab benda ni actually serve as a closure kepada watak Hiyori. So yeah, aku really hope anime boleh give justice to this scene. And then kita cut to another part yang jauh lebih interesting, in which kita boleh nampak lah kesinambungan tentang pertarungan Izo dengan CP0. Kita boleh nampak Izo actually berjaya tembak salah seorang daripada CP0, and CP0 tersebut pun berjaya bagi Shigan satu kali dekat si Izo. So sekarang dua-dua orang mereka tumbang.
Tapi malangnya seorang lagi bos CP0 ni masih lagi hidup. Cuma dia pun nampak gaya macam tengah lemah juga sebab dia tengah terduduk di situ. And fun fact, kita actually baru found out pasal nama salah seorang daripada si CP0 ni, in which orang yang tumbang tersebut, CP0 yang tumbang tu, nama dia actually Maha. Aku rasa ni baru first time kita dapat name reveal tentang watak CP0. I mean CP0 yang kita nampak dekat Wano ni lah, bukan geng-geng si Lucci tu. So now CP0 Maha dengan Izo dua-dua dah pingsan. And the next part ni merupakan part yang paling lawak. So, bos CP0 ni suddenly dia dapat call out daripada Dandan Mushi, and dia kata dia dapat satu arahan daripada Gorose, in which arahan tersebut ialah dia suruh CP0 tu eliminate Mugiwara Luffy. Yes, Gorose actually expect si CP0 ni boleh bunuh si Mugiwara Luffy. So even this boss CP0, in which kita sampai sekarang tak tahu lagi siapa nama dia, dia sendiri pun macam terkejut dengan arahan ni. And dia cakap, you can't expect me to interfere that battle. It is impossible. Sebab, come on lah. Luffy sekarang ni, kita boleh cakap dia low Yonko punya level lah. Sebab dia tengah fight one on one dengan Kaido. And dia fight quite lama juga dekat atas bumbung. And CP0 punya boss ni, aku rasa dia pun sedar lah dia punya tempat. And dia tahu dia tak cukup kuat nak interfere pertarungan di antara dua Yonko. I mean, dua people with Yonko level punya strength. So, ya, aku tak tahulah macam mana si boss CP0 ni nak buat benda tu. Apa yang aku cakap, aku nak bagi takziah awal-awal lah dekat watak ni sebab come on lah. He can't do anything about it. Part ni aku rasa mungkin ramai sikit lah yang kecewa dengan watak CP0 sebab CP0 ni memang Oda dah hype lama. I mean, orang dah hype CP0 ni since dekat Dressrosa sebab dia baru first introduce dekat Dressrosa. And given that kita tahu geng CP9 ni pula badass macam mana, so CP0 ni pun mungkin orang ada expectation yang sama kan. So ramailah mungkin agak kecewa dengan CP0 dekat Wano ni. But let's be honest lah, although kita ada hype yang tinggi dekat CP0 and kita ada hype yang sangatlah dahsyat dekat watak CP0, tapi aku rasa no one expect lah CP0 ni boleh jadi Yonko punya level. Aku rasa tak ada siapa pun boleh expect yang CP0 boleh handle someone with a Yonko level punya strength. So yeah, this is obviously something di luar job scope si CP0 ni lah. And aku kesian gila dekat boss CP0 ni. But then benda ni membuatkan aku macam wonder sebab arahan ni datang direct daripada Gorose. And Gorose ni, as far as we know, dia pun ni macam someone yang sangat bijak tau. So aku macam pelik lah, kenapa Gorose boleh arahkan CP0, this small fry macam CP0 ni, nak tolong interfere pertarungan Mugiwara Luffy? Adakah si Gorose ni, mereka actually pandang rendah terhadap Luffy? Which aku rasa benda ni memang tak pelik lah sebab memang banyak dah villain-villain sebelum ni yang pandang rendah terhadap kekuatan Luffy. But this is Gorose, come on lah, takkan mereka macam still pandang rendah macam tu and expect this guy, CP0 yang pakai topeng ni, boleh hentikan pertarungan mereka? Aku tak tahu lah, aku macam agak pelik dengan Gorose. So adakah ini makna Gorose pun pandang rendah dekat Luffy? Or mungkin mereka just too desperate nak hentikan pertarungan tersebut. For some reason, kita pun tak tahu kenapa suddenly mereka interested nak eliminate Luffy. So out of desperation, mereka macam dah tak ada option. So mereka just suruh je si CP0 ni tolong hentikan pertarungan tersebut. So yeah, aku tak tahu, but in this scene benda ni macam membuat aku wonder balik lah. Adakah Gorose pandang rendah dekat si Luffy? Ataupun mereka just too desperate? Sebab apa mereka terlalu desperate nak hentikan Luffy? Itu pun satu misteri juga. Aku tak tahu lah part tu. But yeah, on the next panel kita boleh nampak lah X-Drake actually dengar perbualan si CP0 dengan boss mereka tu. And dia actually cakap, do they expect me to just go down empty-handed? So yeah, aku rasa nanti si CP0 ni pun tak sempat pun nak naik atas. Aku rasa mungkin X-Drake akan fight dengan dia and X-Drake kalahkan dia. Actually X-Drake bukan kalahkan dia lah. X-Drake mungkin akan halang dia daripada pergi bunuh diri sebab dia nak naik atas fight dengan Yonko. Aku tak tahulah pasal CP0 ni, but let's proceed on the next punya part pula. So yeah, again, since this is a transitioning punya chapter, kita boleh nampak lah Usopp duduk atas Zirafah punya gifter and dia sedang selamatkan Okiku dan Kinemon. Kinemon dengan Okiku ada atas mereka. And then kita boleh nampak jugalah Wanda, Carrot, Nekomamushi tengah on the way nak caw juga. And kita boleh juga nampak yang Zoro actually hampir jatuh daripada Onigashima, tapi nasib baik si Franky selamatkan dia. Zoro memang nampak gaya memang KO teruk lah. Aku rasa memang dia takkan boleh buat apa-apa dah for the rest of Onigashima ni. Member tu memang confirm akan pengsan selama berhari-hari juga kot. Baru boleh sedap tau.
Also kita juga nampak lah yang Law and Kid mereka dua pun dah tengah penat gila. Mereka dua terbaring actually, memang tak mampu nak buat apa-apa sebab mereka dah guna terlalu banyak sangat tenaga untuk kalahkan si Big Mom. Kid actually tanya si Law yang patut tak kita ni nak prepare nak fight dengan Kaido. And then Law pun boleh cakap lah, tak payah, kita dah buat part kita. And Law siap cakap, kalau lah Kaido yang turun daripada bumbung ni pun, kita actually tak ada tenaga dah nak fight dengan dia. So nampak kayaknya Law sekarang ni memang betul-betul bergantung untuk Luffy lah kalahkan si Kaido. Sebab apa? Sebab dia sendiri pun tahu, if Luffy kalah, then bila Kaido main turun bawah, Law tak boleh buat apa-apa sebab dia sendiri dah tengah lemah. So then kita cut balik dekat atas bumbung Onigashima, yang kita nampak lah kesinambungan final fight di antara Luffy versus Kaido. So Kaido actually found out tentang kekalahan Big Mom. Aku tak pasti macam mana dia tahu, but mungkin dia punya observation haki yang boleh detect benda tu. So Luffy pun found out jugalah sebab Kaido jerit pasal benda tu, and Luffy impressed dengan kemenangan Law and Kid. And this is where part yang jadi interesting sebab Kaido dia macam agak koyak and dia sedih tentang kekalahan Big Mom. And kita boleh start nampak satu flashback tentang Kaido dengan Big Mom di masa lampau. Yes, kita dah start dapat dah flashback Kaido, and for those yang dah follow aku punya review ni lama dah, hampa akan tahu lah, aku memang dah lama gila duk tunggu bila Oda nak tunjuk flashback Kaido. And chapter ni kita dah dapat hint sikit ya. Kita tak dapat lagi the full flashback, tapi kita boleh nampak lah flashback di mana Kaido jumpa Big Mom for the first time. And time ni Kaido actually berumur 15 tahun. And dalam chapter ni juga, dalam flashback ni, kita boleh nampak Big Mom masih muda, and dia memang lawa gila, waifu punya level. And daripada flashback pendek ni, kita boleh nampak lah yang time ni Kaido dia baru sahaja join Rocks punya pirate. And it seems like Big Mom macam antara orang yang terawal lah yang cuba tegak si Kaido ni. Dia siap mention, dia cakap, you are 15? You are so young. So this is your first time teaming up with Rocks. And then dia sendiri proceed cakap yang he's a good for nothing. Don't trust him. Don't trust him tu maksudnya dia cakap dekat Captain Rocks. And then Big Mom siap cakap lagi, if something bugging you, come tell me. So nampak gayanya Big Mom ni dulu, dia macam somehow lah, dia orang yang jadi mentor kot dekat si Kaido. So let's analyse sikit lah flashback ni. So dalam flashback ni kita boleh nampak lah Kaido dia baru join Rocks Pirate, and time ni dia umur 15 tahun. And dalam flashback ni juga kita boleh nampak Big Mom, nampak gayanya dia join Rocks Pirate dulu sebelum Kaido. At least dia join lebih lama, at least berbulan. Sebab apa? Sebab dia boleh cakap dekat Kaido yang, hang jangan percaya Rocks, dia ni tak boleh percaya sangat pun orangnya. So the fact yang si Big Mom boleh sembang pasal Captain Rocks macam tu, I think this implies lah yang at least Big Mom ni dah lama lah juga spend dia punya time dengan Captain Rocks, sampai kan dia boleh cakap Captain Rocks ni orang yang tak boleh dipercayai. And dalam flashback ni juga kita boleh nampak yang Big Mom mungkin jadi someone yang Kaido boleh rely on. And then bila this small flashback habis, kita boleh nampak Kaido siap mention lagi, now that I think about it, me and that old hack have a lot of history together. Maksudnya Kaido pun macam baru sedar kot yang dia dengan Big Mom ni sebenarnya ada banyak sejarah bersama-sama. Mereka banyak moment together, and by this mungkin mereka boleh implies lah yang mereka dua ni actually banyak lah bersusah dan senang bersama-sama. Sebab mereka satu pirate crew, and kita boleh nampak juga Big Mom somehow serve as a mentor towards Kaido. Dia sama yang jaga Kaido lah kot dalam Rocks punya pirate. So aku really excited gila nak tengok flashback Kaido. Aku nak tengok lah Kaido macam mana boleh join first. So aku excited gila lah nak tengok Captain Rocks punya face reveal, sebab Kaido part of the Rocks punya pirate before this. And kalau lah kita dapat juga flashback pasal Rocks punya pirate, then mungkin kita juga boleh nampak a younger version of Whitebeard. Sebab kita kena ingat Whitebeard, Big Mom dan Kaido, ketiga-tiga mereka ni pernah join pirate Rocks. Mereka ni pernah jadi crewmate kepada Captain Rocks. So mungkin kita boleh dapat juga a younger version of Whitebeard. Sebab kena ingat versi Whitebeard dalam flashback Oden tu actually lagi tua sebenarnya kalau compare dengan zaman dia dalam Rocks punya pirate. Sebab dia jadi pirate sendiri pun selepas Captain Rocks telah dikalahkan oleh Garp and Roger. Kalau lah kita dapat nampak Whitebeard dalam Captain Rocks punya era, so ni mungkin versi Whitebeard yang paling muda kita boleh nampak. Aku memang excited gila nak tengok Whitebeard lagi. And mungkin kita juga boleh nampak lihat pertarungan di antara Captain Rocks versus Roger and Garp dekat God Valley. Tapi ni aku tak pastilah how much kita boleh nampak pertarungan tersebut. So apa-apa pun aku still excited gila. Cumanya benda ni macam membuatkan aku wondering sikit lah, agak-agak berapa lama flashback Kaido ni akan berterusan.
Sebab obviously aku tak rasa flashback ni akan jadi lama macam Oden punya flashback. Sebab Oden punya flashback tu 13 chapter kot. Fun fact lah, Oden punya flashback merupakan flashback paling panjang dalam One Piece so far. And since sekarang ni dekat Onigashima, dekat Wano, mereka dah hampir dengan climax punya storyline. Aku tak rasa Oda akan introduce flashback yang lama macam tu. Sebab benda tu macam akan kill the pacing lah. So aku tak expect flashback ni akan jadi lama sangat. Probably around 3 chapter je, max mungkin 5. Tapi hopefully within this short chapter kita akan dapat banyak gila new information. Aku really hope this flashback akan jadi satu information bomb punya flashback. And also aku nak found out jugalah kenapa Kaido ni dia sangatlah obsessed dengan Joy Boy. And percayalah, aku bet benda ni have something to do with Captain Rocks. Perhaps dulu Captain Rocks dia tengah cari someone yang mungkin boleh jadi the next Joy Boy ataupun just simply jadi Joy Boy. And Captain Rocks mungkin anggap yang Kaido sebenarnya Joy Boy. And bila Kaido found out pasal benda tu, dia sangatlah bersemangat. But at the end of it, rupanya it turns out yang dia sebenarnya bukan Joy Boy. And sebab tu dia sangatlah kecewa and dia sentiasa depressed. And this could explain kenapa dia obsessed dengan Joy Boy. So itu apa yang aku buat teori sekarang lah. And also mungkin kita akan found out jugalah pasal Joy Boy, since dah kalau dia nak mention pasal Joy Boy dalam flashback ni. So aku tak tahulah, aku really excited dengan flashback Kaido. So kita tunggulah next chapter. Hopefully next chapter kita akan dapat flashback tersebut. Please Oda, aku dah tunggu lama dah flashback Kaido ni. So tak boleh. But and kita boleh nampak si Kaido kembali lagi di dalam versi mabuk dia. And kali ni versi dia tengah menangis. And kita boleh nampak Luffy actually dia bertukar kepada Snake Man. And dia cuba serang si Kaido yang sedang mabuk ni. So Luffy actually menggunakan attack yang bernama Gomu Gomu no Hydra, which attack yang baru. Tapi attack ni actually aku rasa lebih kurang sama je dengan Black Mamba. Gomu Gomu no Hydra ni macam aku cakap, aku rasa dia macam Gomu Gomu no Black Mamba. Cumanya attack ni mungkin telah digabungkan dengan Advanced Armament dan juga Advanced Conqueror Haki. Sebab kita nampak ada kesan kilat-kilat warna hitam. And kalau kita ingat balik pun, sebelum ni masa awal-awal, which is dalam chapter 1000, Luffy actually menggunakan satu attack yang bernama Gomu Gomu no Red Rock. Fun fact, Rock tu sebenarnya merupakan nama sebuah mythical punya creature, binatang mythical in which satu burung gergasi. And Hydra ni pun actually nama mythical punya creature juga. Mythical punya creature ni, in case sampai tak tahu, dia merupakan satu binatang mitos lah. Binatang mythical, binatang mitos. So sebelum ni kita boleh nampak Luffy punya attack semuanya based on nama senjata, Gomu Gomu no Pistol, Gomu Gomu no Bazooka. And then bila dia guna Gear 4 pula, kita boleh nampak dia namakan dia punya attack based on nama binatang biasa. Contoh macam Gomu Gomu no Rhino Schneider, Gomu Gomu no Python. So mungkin bila Luffy menggunakan Advanced Haki pula, dia tukar instead of binatang biasa, dia bagi nama binatang mythical pula. So sebab tu kita dapatlah Gomu Gomu no Rock and Gomu Gomu no Hydra. Tapi yang aku wonder lah, mana Luffy dapat this knowledge pasal binatang mythical ni? Macam nama binatang biasa mungkin kita boleh assume lah yang dia dapat tahu tu sebab dekat pulau yang dia training dengan Rayleigh tu ada banyak gila binatang kan. Tapi ni binatang mythical, mana dia dapat tahu nama-nama tersebut? Sebab Luffy ni adalah orang bodoh kan. So aku tak tahu macam mana Luffy dapat tahu. But Gomu Gomu no Hydra ni kita boleh nampak attack tu actually sangat laju. Sampai kan si Kaido ni, orang the Emperor himself, dia sendiri macam tak tahu dari mana serangan tu datang. So adakah ini bermakna yang speed Luffy sekarang ni memang dah kena boost kau-kau. And macam kita tahu lah, Snake Man ni merupakan version Gear 4 yang paling laju. And dia punya kelajuan tu boleh membuatkan the Emperor himself macam pening, tak nampak serangan tu datang di mana. So this is a really huge thing and a really huge buff untuk watak si Luffy. And also kita nampak on this panel, Luffy actually cakap yang I'm giving Gear 4 one last go. So I guess this implies yang benda ni definitely akan jadi satu pertarungan akhir untuk Luffy. And adakah Luffy akan kalahkan Kaido dengan menggunakan Gear 4 saja? Adakah ini bermakna tak ada Gear 5 yang seperti orang dah buat teori before this? Kita pun tak tahu lah, sebab aku rasa lah Kaido ni pun mungkin dia akan ada lagi upgrade yang dia tak tunjuk lagi. But Wano sudah semakin dekat dengan pengakhirannya. So chapter 1041 pun berakhir. And yang bestnya, minggu depan tak ada break. So itulah dia review pasal chapter 1041. Macam cakap, chapter ni just a transitioning punya chapter. Kita dapatlah a few new information and update pasal perkara yang berlaku. So hopefully next chapter kita dah boleh proceed kepada something yang more concrete. Perhaps Kaido punya flashback. Aku nak gila tengok benda tu. Mungkin Oda akan just tunjuk lagi pertarungan Kaido versus Luffy dulu sikit, and then baru dia masuk ke dalam flashback. So aku tak tahu.
Jadi itulah dia review aku pasal chapter 1001. Macam biasa, kalau hampa suka video ni, silalah like. And kalau hampa tak subscribe lagi, silalah subscribe. Dengan itu, aku pun ciao Luna kemas kalian.